Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu perkembangan revolusi sains melalui kaedah penanaman hidroponik dalam sistem pertanian. Saya Syahwudah binti Sukarnain dan ahli kumpulan saya Nur Faizah binti Ikwan, Nur Adriana Sufi binti Sukiman, Nur Adilah binti Daham, Siti Mastika binti Abdullah dan Nur Syahira binti Mazlan akan meneruskan pembentangan ini. Okey, pengenalan kepada kajian kami ialah menurut Dr. Imam Abdullah Fatih Iman, epistemologi ialah kata akar pada epistemi. Ia bermaksud ilmu pengetahuan, logos pula bermaksud teori. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang kebiasaannya mengkaji tentang tiga perkara iaitu sumber-sumber pengetahuan atau the source of knowledge. Okey, revolusi sains adalah merupakan sains serta teknologi yang telah menjadi pemacu penting kepada kemajuan tamadun. Revolusi kemajuan sains dan teknologi ini akan terus memainkan peranan utama pada era revolusi industri iaitu Industri 4.0. Tanpa kewujudan sains, peradaban dalam struktur politik dan sosial tidak dapat dikekalkan dan ia tidak dapat memenuhi keperluan asas rakyat dan budaya. Arti kepada hidroponik iaitu hidroponik berasal daripada kata ungkap Greek iaitu hydro yang bererti air dan ponos bererti kerja. Penanaman hidroponik merupakan teknik budaya tanaman tanpa menggunakan media tanah dan menggunakan air sebagai medium penanaman untuk penanaman. Terdapat beberapa jenis penanaman hidroponik iaitu yang pertama sistem irigasi titis, yang kedua sistem WIC dan yang terakhir adalah sistem nutrient film teknik atau NFT. Okey, latar belakang kajian. Seperti yang kita ketahui, revolusi telah membawa banyak perubahan kepada kemajuan di mana-mana tempat. Kemajuan juga telah mempengaruhi pelbagai sektor termasuk sektor pertanian. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Universiti Tun Hussein On terhadap perkembangan revolusi sains dalam sistem pertanian. Kajian ini juga dijalankan bagi menjelaskan perkembangan revolusi sains dan kaitannya dengan permasalahan pencemaran tanah. Seterusnya, ia menghubung kait kaedah penanaman hidroponik dan perkembangan revolusi sains dalam sistem pertanian serta mengkaji kesan penanaman hidroponik terhadap alam sekitar. Isu yang dibincangkan dalam kajian ini ialah kewujudan tanah mati di Cameron Highlands di Malaysia yang disebabkan oleh teknik pertanian tidak sistematik. Maka pelbagai masalah telah timbul disebabkan oleh perkara tersebut. Maka, kajian ini dilanggar untuk mengkaji perkembangan revolusi sains melalui kaedah pertanian hidroponik dalam sistem pertanian. Oleh itu, dapatan kajian ini diharapkan berfungsi dalam membantu dan memberi manfaat kepada pembaca serta menambah maklumat kepada para pelajar serta masyarakat tentang revolusi sains dalam pertanian melalui kaedah penanaman hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adilah binti Idham dari kumpulan 6 ingin meneruskan pembentangan mengenai objektif kajian. Kami mempunyai 5 objektif kajian dalam channel ini. Yang pertama, menjelaskan perkembangan revolusi sains dan kaitannya dengan permasalahan pencemaran tanah. Yang kedua, menghubung kait kaedah penanaman hidroponik dan perkembangan revolusi sains dalam sistem pertanian. Yang ketiga, menerangkan perbezaan antara kaedah penanaman konvensional dan kaedah penanaman hidroponik. Yang keempat, mengkaji kesan penanaman kaedah hidroponik terhadap alam sekitar. Dan yang kelima, mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar UTHM terhadap perkembangan revolusi sains dalam sistem pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adriana Sufi binti Sukiman dari kumpulan 6 akan meneruskan pembentangan ini. Saya akan menerangkan sedikit metodologi kajian yang kami gunakan. Kami menggunakan 3 kaedah memperolehi data iaitu yang pertama kajian keperpustakaan, kedua kami menggunakan sumber internet dan ketiga kami menggunakan kaedah soal selidik. Kajian keperpustakaan, kami mengunjungi perpustakaan UTHM untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan seperti jurnal, bahan bacaan buku dan sebagainya.
Kedua, kami menggunakan sumber internet sebagai sumber tambahan, iaitu kami mendapatkan bahan daripada laman sesawang berita harian dan Google Scholar. Dan ketiga, kami menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik kami menggunakan Google Form. Dan kajian ini dijalankan di UTHM dan melibatkan pelajar tahun 1 sehingga tahun 4 dan seramai 50 orang. Tidak terhad kepada pelajar kursus falsafah dan isu semasa, malah ia tertumpu kepada pelajar program ijazah muda yang belajar di UTHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza binti Ikhwan. Matric number AP 190410. Okey, masuk kepada slide perbincangan iaitu objektif yang pertama, perkembangan revolusi sains dan perkaitannya dengan masalah pencemaran tanah di Malaysia. Okey, apakah kaitan antara revolusi sains dengan masalah pencemaran tanah? Di slide yang ni saya akan bincangkan apa itu perkaitan antara dua perkara ini. Menurut teori pemodenan ekologi menyatakan bahawa revolusi sains bukan sahaja menjadi penyebab kemerosotan alam sekitar, tetapi mereka dinilai untuk berperanan sebagai satu cara untuk menanganinya. Menurut ahli-ahli teori, berpendapat teknologi yang mencemarkan alam sekitar boleh mengalami transformasi untuk berubah kepada teknologi yang mesra alam melalui kemajuan teknologi yang berlaku. Ia dapat membantu untuk mengatasi masalah pencemaran tanah yang berlaku dalam sektor pertanian di Malaysia. Okey, kita lihat kepada gambar tersebut, kita dapati pencemaran yang berlaku secara sangat tidak terkawan. Okey, krisis alam sekitar mempunyai skop yang luas, bermula dari aspek pencemaran bunyi sehinggalah kepada kemerosotan kualiti udara, tanah, air dan kepupusan tumbuhan serta haiwan. Namun begitu, kajian ini memperlihatkan hanya kepada skop pencemaran tanah sahaja. Pencemaran tanah ataupun pencemaran tanah berlaku disebabkan kehadiran bahan kimia akibat perbuatan manusia atau perubahan yang berlaku secara semula jadi sehingga terjadinya pertukaran warna dan kesuburan. Ia biasanya disebabkan oleh aktiviti industri, bahan kimia, pertanian atau pelupusan sampah yang tidak wajar. Revolusi sains ini bertujuan untuk mencegah daripada berlakunya pencemaran tanah dalam usaha untuk mengekalkan keadaan asal daripada tercemar. Namun begitu, terdapat langkah awal yang boleh dilakukan jika revolusi sains dilihat berkembang tapi pada kadar yang perlahan. Iaitu cara yang pertama ialah tidak membuang sampah secara suka hati. Cara kedua pula ialah menggunakan kaedah pembuangan sampah secara kaedah penimbusan atau kaedah pembakaran. Dan cara yang terakhir ialah mengurangkan penggunaan baja kimia dan racun serangga. Dalam kaedah tanaman tradisional, kebiasaan tanaman ditanam di dalam medium tanah. Tanah bertujuan untuk membekalkan air nutrien kepada tanaman. Perbezaan utama medium tanah dan juga medium hidroponik ialah medium hidroponik tidak perlu mengandungi sebarang nutrien kerana setiap nutrien yang diperlukan oleh tanaman disediakan oleh larutan nutrien. Inilah pentingnya kaedah hidroponik dalam membantu pencemaran tanah di Malaysia. Okey, kemudian kita masuk kepada slide seterusnya iaitu poin yang kedua, tidak membuang sampah secara suka hati. Langkah ini dilihat kecil tetapi mampu untuk mencegah daripada berlakunya pencemaran tanah sebelum berlakunya revolusi sains dalam sistem pertanian di Malaysia. Pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat boleh mengakibatkan masalah pencemaran tanah. Bahan pencemar dari sampah akan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti air tanah berkurang. Sampah-sampah tersebut boleh diasingkan untuk dikitar semula. Okey, kita masuk kepada cara yang ketiga iaitu mengurangkan penggunaan racun serangga dan baja kimia. Kaedah hidroponik memperlihatkan pengaliran baja menggunakan paip yang disalurkan ke bekas tanaman hidroponik untuk mengalirkan larutan nutrien kepada tanaman. Kaedah hidroponik ini tidak akan dibebani dengan masalah serangan penyakit, terutamanya penyakit bawah tanah, serangan siput dan serangga perosak. Perosak tanaman akan lebih mudah dikawal tanpa menggunakan racun yang berbahaya. Kaedah ini dilihat 100% lebih mesra alam. Okey, kita masuk kepada
poin yang terakhir iaitu langkah yang terakhir iaitu pembuangan sampah sarap dan sisa kumbahan yang tidak terkawal. Negara kita boleh cuba untuk mencontohi negara China yang memperlihatkan perkembangan sains yang dilaksanakan dalam sektor pertanian dilihat semakin maju dan terus memperbaiki kehidupan rakyat mereka di samping dapat membantu pengurangan pencemaran tanah. Pihak berwajib di Malaysia boleh bekerjasama dengan badan-badan yang terlibat seperti Persatuan Perlindungan Alam Sekitar. Dalam kaedah ini, kita menggunakan kaedah penimbusan dan pembakaran. Walaupun kedua kaedah ini dapat melenyapkan sampah tersebut daripada pandangan mata, tetapi ia boleh mendatangkan keburukan jika tidak dikawal. Okey, kita kepada slide yang terakhir iaitu analisis objektif pertama. Pada soalan pertama iaitu adakah perkembangan revolusi sains dalam pertanian boleh menyebabkan pencemaran tanah? Kepada soalan ini, seramai 30 orang iaitu bersamaan 60% telah menjawab ya, manakala bakinya sebanyak 20 orang telah memilih untuk menjawab tidak, iaitu bersamaan 40%. Kemudian soalan yang kedua, penggunaan teknologi seperti hidroponik dapat membantu mengurangkan pencemaran tanah. Pada soalan ini, seramai 47 orang bersamaan 94% telah menjawab ya, manakala baki lagi 3 orang bersamaan 6% telah memilih untuk menjawab tidak. Soalan yang ketiga iaitu kaedah menggunakan racun serangga dan baja kimia ada kalanya boleh menyebabkan pencemaran tanah. Hanya 4% mewakili 2 orang telah memilih untuk menjawab tidak dan sebaliknya sebanyak 96% bersama 48 orang memilih untuk menjawab ya. Soalan yang terakhir, adakah perlu untuk menjalankan penyelidikan dan kajian dengan lebih meluas dalam penggunaan sains bagi mengatasi pencemaran tanah? Yang memilih jawapannya dilihat hampir menyamai nilai responden iaitu seramai 49 orang bersama 98%. Hanya seorang responden saja yang memilih untuk menjawab tidak. Seterusnya adalah hasil kajian daripada objektif kedua iaitu menghubung kait kaedah penanaman hidroponik dan perkembangan revolusi sains dalam sistem pertanian. Sebelum abad ke-17, perkembangan revolusi sains masih belum berlaku dan wujud sama sekali. Hal yang demikian kerana teori sains pada waktu itu hanya dibuktikan melalui logik akal. Sebagai contoh, teori-teori Plato dan teori Aristotle kebanyakan teori mereka hanya dibuktikan oleh akal pemikiran mereka saja. Namun, terdapat segelintir yang mempercayai dan memegang teori mereka. Tetapi tidak sepenuhnya yang menggunakan teori mereka. Hal ini kerana pada waktu itu tiada sebarang kaedah eksperimen yang digunakan untuk membuktikan teori mereka. Namun selepas abad ke-17, kaedah eksperimen telah digunakan dalam kebanyakan teori sains. Dan pada waktu itulah revolusi sains telah berlaku sehinggalah ke hari ini. Sebagai contoh, antara perkembangan revolusi sains yang boleh dilihat dalam sistem pertanian adalah kaedah penanaman hidroponik. Kaedah penanaman hidroponik ini adalah kaedah penanaman yang tidak menggunakan sebarang tanah dan hanya menggunakan air sepenuhnya. Seterusnya adalah hasil kajian daripada soal selidik mengenai objektif kedua. Di dalam objektif kedua terdapat 4 soalan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah adakah penggunaan kaedah hidroponik dilihat maju dalam sistem pertanian? Seramai 44 orang telah memilih jawapan ya sebagai pilihan jawapan mereka dan seramai 6 orang telah memilih tidak sebagai jawapan mereka. Seterusnya, yang kedua, adakah kaedah penanaman hidroponik menggunakan kaedah penanaman yang lebih maju dalam perkembangan revolusi sains?
Seramai 45 orang telah menjawab ya dan seramai 5 orang telah menjawab tidak. Yang ketiga, kaedah penanaman hidroponik memberi kelebihan yang banyak dalam perkembangan revolusi sains. Seramai 43 orang telah menjawab ya dan seramai 7 orang telah menjawab tidak. Yang terakhir sekali adalah kaedah penanaman hidroponik yang tidak menggunakan tanah merupakan bukti perkembangan revolusi sains dalam pertanian. Seramai 46 orang telah menjawab ya dan seramai 4 orang telah menjawab tidak. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai objektif ketiga iaitu perbezaan kaedah penanaman secara konvensional dan penanaman secara hidroponik. Perbezaan pertama ialah penanaman secara hidroponik, pertumbuhan tanaman akan lebih terkawal. Manakala penanaman secara konvensional, pertumbuhan tanaman kurang terkawal. Ini kerana penanaman secara hidroponik, tumbuhan dapat ditanam dengan kepadatan tinggi dengan kadar penggunaan baja yang lebih kecil kerana baja tidak dilarut resap ke dalam tanah. Kemudian, tanaman akan lebih cepat matang tanpa kerosakan akibat gangguan cuaca atau penggunaan racun makhluk perosak. Manakala bagi kaedah penanaman konvensional, tumbuhan ditanam dengan kepadatan yang rendah dengan penggunaan kuantiti baja yang lebih besar kerana baja akan larut resap ke dalam tanah dan penggunaan racun perosak yang banyak akan menjejaskan hasil tanaman. Perbezaan seterusnya kita dapat melihat dari penggunaan nutrisi oleh tanaman. Penanaman secara hidroponik, penggunaan nutrisi sesuai dengan keperluan tanaman sehingga tidak ada zat lain yang mungkin dapat bereaksi dengan nutrisi. Manakala penanaman secara konvensional, nutrisi yang diberikan dapat bereaksi dengan zat yang mungkin terdapat dalam tanah. Seterusnya, perbezaan yang ketiga ialah penanaman secara hidroponik tidak memerlukan kawasan yang luas untuk penanaman, manakala penanaman secara konvensional memerlukan kawasan yang luas untuk penanaman. Ini kerana bagi penanaman secara hidroponik, sistem ini tidak memerlukan kawasan yang luas dan tanaman boleh ditanam di kawasan yang sempit disebabkan tanaman tidak perlu bersaing untuk mendapatkan ruang tanah sekeliling. Zat makanan lebih banyak. Tanaman boleh ditanam dengan menggunakan jarak yang rapat dalam sistem hidroponik. Jarak hanya dibataskan oleh jumlah cahaya tersedia. Tanaman juga akan turut membesar lebih cepat di dalam sistem hidroponik. Manakala bagi kaedah penanaman konvensional, ia memerlukan kawasan yang lebih luas. Ini disebabkan tanaman perlu untuk mendapat ruang bagi mendapatkan nutrisi daripada cahaya matahari. Selain itu, perbezaan yang dapat dilihat adalah dari segi lingkungan kerja. Penanaman secara hidroponik menggunakan sistem lingkungan kerja yang bersih dan dalam keadaan steril. Ini kerana sistem ini tidak menggunakan baja yang banyak, maka ia tidak menyebabkan pencemaran tanah. Keadaan ini berbeza dengan penanaman konvensional. Sistem penanaman konvensional mempunyai lingkungan kerja yang tidak bersih dan tidak dalam keadaan steril. Ini disebabkan sistem ini menggunakan baja yang berlebihan bagi memberikan nutrien kepada tanah sehingga menyebabkan pencemaran tanah dan tanaman akan terbantut atau lambat matang. Akhir sekali, perbezaan yang dapat dilihat adalah dari segi hasil dan kualiti tanaman. Melalui kaedah penanaman hidroponik, sistem ini dapat menghasilkan kualiti dan kuantiti tanaman yang bermutu tinggi kerana penggunaan baja yang sedikit dan dilakukan dalam lingkungan kerja yang bersih. Hasil tanaman daripada sistem hidroponik juga memiliki nilai yang tinggi. Nilai jualan yang tinggi disebabkan kualitinya yang baik. Manakala bagi kaedah penanaman konvensional, sistem ini menghasilkan kualiti dan kuantiti produk yang kurang baik kerana sistem ini mengamalkan penggunaan baja yang berlebihan dan ini akan menjejaskan hasil tanaman. Oleh itu, hasil tanaman daripada sistem konvensional ini memiliki nilai jualan yang lebih rendah berbanding dengan sistem hidroponik. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai analisis objektif 3. Seramai 50 orang responden telah menjawab soal selidik ini dan saya akan membentangkan hasil soal selidik. Objektif 3 mempunyai 4 soalan yang diajukan oleh
para responden. Yang pertama, tanaman hidroponik lebih baik daripada tanaman konvensional. Seramai 46 orang responden telah memberikan skor ya, manakala 4 orang responden memberikan skor tidak. Soalan kedua, pertumbuhan hasil tanaman secara hidroponik lebih terkawal berbanding dengan tumbuhan hasil tanaman secara konvensional. Seramai 45 orang responden telah memberikan skor ya dan 5 orang responden memberikan skor tidak. Dan soalan seterusnya, hasil tanaman hidroponik lebih berkualiti berbanding tanaman konvensional. Seramai 43 orang responden telah memberikan skor ya, manakala 7 orang responden telah memberikan skor tidak. Dan soalan akhir adalah, lingkungan kerja penanaman secara hidroponik lebih bersih daripada kaedah penanaman secara konvensional. Seramai 46 orang responden telah memberikan skor ya dan 4 orang responden telah memberikan skor tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyirah Permaslan. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya. Okey, saya akan membentangkan tajuk yang objektif yang keempat, iaitu kesan penanaman hidroponik terhadap alam sekitar. Okey, yang first, dia akan dapat membawa keuntungan ekonomi kepada negara serta mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tanaman hidroponik ni dia dapat penghasilan yang cepat dan berkualiti. So, kita boleh menjualnya dengan cepat kepada pasaran-pasaran yang memerlukannya. So, akan meningkatkan ekonomi negara dengan cepat dan mudah. Okey. Tanaman hidroponik ni dia mengurangkan pencemaran sekitar sebab dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia untuk pembesaran penanaman untuk pembesaran tanaman penghasilan tanaman. Okey, yang kedua, dapat penguasaan penuh terhadap pembajaan dan kadar nutrien untuk tanaman. Okey, ini kerana tanaman hidroponik ni dijalankan di rumah hijau di mana mempunyai cahaya, suhu dan bekalan air yang boleh dikawal untuk tanaman tu membesar dengan subur dan lebih berkualiti. Okey. Selain itu juga dia menyerap nutrien-nutrien dia dia tidak mempunyai bahan-bahan kimia dalam tumbuh serai suatu pertanian itu. Okey, yang ketiga pula, dapat mengawal serangga daripada merosakkan tumbuhan tanaman. Okey, tanaman hidroponik ini tidak menggunakan tanah. So, kita dapat mengelakkan serangga-serangga ni memakan tanaman yang hendak dihasilkan tu. Okey, seperti siput, ulat buncas. Kalau kita siput, ulat buncas kalau kita tanam dekat tanah, tanaman yang biasa dekat tanah tu, dia akan makan sayur-sayur tu. Okey, so dia akan merosakkan sayur-sayur tu untuk membesar dengan lebih subur. Dekat sini tanaman hidroponik ni dia mengawal serangga daripada memakan tanaman tu. Okey, yang keempat pula, dapat mengurangkan keluasan tempat tanaman pertanian. Okey, ini macam contohnya kalau kita nak buat satu pertanian yang besar, menghasilkan banyak kuantiti, kita memerlukan keluasan tempat yang besar supaya kuantiti tu lebih banyak terhasil. Kalau kita menggunakan penanaman yang biasa, kita akan memerlukan tempat yang besar untuk penanaman yang sebegitu. Okey, kalau dengan tanaman hidroponik ni kita memerlukan keluasan tempat yang besar. Okey. Dia akan menjimatkan ruang dekat dekat negara kita ni, supaya ruang-ruang tu digunakan untuk aktiviti lain. So, dapat menjimatkan ruang.
walaupun kita gunakan ruang yang besar, yang luas, tanaman hidroponik ni akan menghasilkan penghasilan yang baik juga. Okey, yang kelima pula, dapat meningkatkan rumah hijau di bandar. Ini pula. Okey, seperti sedia maklum, dekat bandar memang banyak aktiviti pembangunan, perindustrian, macam-macam lah, pembalakan, semualah. Okey, kalau kita nak tanam sesuatu pertanian kat bandar, kan, untuk kita jadikan barang eksport, import, untuk dipasarkan di mana-mana saja, kita memerlukan ruang yang banyak, and then kita akan menembang pokok-pokok untuk kita buat tempat pertanian apa semua. So dia akan menyebabkan pencemaran, and then bumi kita akan menjadi panas sebab tak ada pokok-pokok semua kan. So ruang hijau dekat bandar tu akan menjadi kurang, and then akan menyebabkan bandar tu menjadi panas. Okey, dengan tanaman hidroponik ni kita dapat membantu untuk meningkatkan ruang hijau di bandar. Sebab dia tak memerlukan keluasan yang luas dan besar. Dia hanya untuk tanaman dia tak memerlukan keluasan yang luas. So dia akan menjimatkan ruang, and then kita tak perlulah tebang pokok semua tu, tak perlu. Okey, tak perlu untuk tebang pokok untuk pertanian. Okey, kita teruskan. Slide seterusnya ialah analisis objektif yang keempat. Okey, sebelum saya ke lebih lanjut, okey, saya nak bagi tahu kita orang saya dan kumpulan semua ada membuat beberapa soalan selidik kepada pelajar-pelajar UiTM tentang tanaman hidroponik ni. Okey, saya membuat soalan berdasarkan objektif yang keempat tadi yang saya terangkan tu. Okey, soalan yang pertama. Adakah penanaman hidroponik bagus untuk alam sekitar? Okey, sebelum saya bagi tahu, saya lupa nak beritahu tadi. Seramai 50 orang pelajar telah menjawab soalan-soalan ni. Okey, soalan pertama tadi. Okey, balik. Okey, adakah penanaman hidroponik bagus untuk alam sekitar? Okey, ya atau tidak? Okey, dekat sini nampak semua menjawab ya. Okey, seramai 50 orang menjawab ya, dan ini bersamaan dengan 100% bersetuju dengan soalan ini. Soalan yang pertama ini. Okey, yang kedua pula, adakah hidroponik bagus untuk penanaman yang mesra? Okey, seramai 48 orang responden bersamaan 96% bersetuju bahawa hidroponik bagus untuk penanaman yang mesra. Tetapi ada juga dua orang responden bersamaan 4% tidak bersetuju dengan soalan yang nombor 2 itu. Okey, yang nombor 3 pula. Adakah kesan penanaman hidroponik boleh menyebabkan pencemaran? Okey, seramai 21 orang responden menjawab bersamaan 42% menjawab ya, dan 29 orang bersamaan 58% menjawab tidak. Okey, saya nak tekankan dekat sini. Kesan penanaman hidroponik boleh menyebabkan pencemaran ni maksudnya, adakah tanaman hidroponik tu akan menyebabkan pencemaran? Okey, tadi kan saya dah cakap tanaman hidroponik tu mengurangkan pencemaran sebab dia tak menggunakan bahan-bahan kimia yang membahaya untuk pembesaran tanaman. Mungkin diorang tak faham soalan tu. Okey, tak apalah. Okey, yang keempat pula. Apakah kesan positif hidroponik terhadap alam sekitar yang semakin tercemar disebabkan kegiatan-kegiatan lain? Okey, kegiatan-kegiatan lain tu macam aktiviti perindustrian, pembalakan, bangunan, and macam-macam lah. Okey, seramai 29 orang menjawab ya dan 1 orang menjawab tidak. Okey, kesimpulannya berdasarkan analisis yang saya dapat untuk objektif yang keempat, separuh daripada responden bersetuju bahawa tanaman hidroponik ni bagus untuk
penanaman suatu pertanian kerana dia lebih mesralam, berkualiti dan cepat, subur dan lebih terjamin. Okey. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Maslika binti Abdullah. Saya akan membentangkan tentang objektif 5 iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar UTHM terhadap perkembangan revolusi sains dalam sistem pertanian. Berdasarkan apa yang saya kaji dan apa yang saya telah ringkaskan, saya telah membuat sedikit analisis berdasarkan soal selidik yang telah dijawab oleh pelajar UTHM. Objektif ini mengandungi 2 soalan, iaitu yang pertama adalah sejauh manakah revolusi sains boleh mempengaruhi sistem pertanian di Malaysia. Segelintir daripada pelajar UTHM iaitu 1 hingga 20 orang kurang tahu tentang perkembangan revolusi sains. Antara daripada mereka menjawab tidak tahu, tidak jauh, sangat sedikit, biasa dan tidak pasti. Hal ini mungkin kerana mereka kurang terdedah tentang perkara ini. Namun begitu, ramai juga antara daripada mereka iaitu 1 hingga 30 orang pelajar tahu serba sedikit tentang perkembangan revolusi sains. Ada yang berpendapat bahawa revolusi sains dapat meningkatkan pengeluaran hasil serta meningkatkan kualiti hasil tanaman. Justeru, dapat meningkatkan ekonomi sebuah negara. Hal ini kerana peningkatan teknologi yang semakin berkembang serta penggunaan racun perosak dan nitrogen tiruan telah diperkenalkan sejak awal abad ke-20. Pelajar juga tahu bahawa kaedah penanaman hidroponik merupakan salah satu kesan daripada perkembangan revolusi sains. Soalan yang kedua adalah menurut pandangan pelajar, apa yang akan berlaku terhadap kehidupan sekiranya tiada perkembangan revolusi sains di dunia ini. Pelajar UTHM punya pendapat yang berbeza-beza tentang apa yang akan berlaku sekiranya tiada perkembangan revolusi sains. 18 orang pelajar daripada 50 orang pelajar yang telah menjawab soalan yang telah diberikan, mereka menjawab tidak maju, mundur serta kurang berkembang. Sebuah negara tersebut tidak akan maju sekiranya tidak wujud revolusi sains. Hal ini kerana sudah sedia maklum bahawa revolusi sains dan teknologi menjadi pemacu penting dalam kemajuan tamadun sejak 50 tahun lalu. Ada juga yang berpendapat bahawa kesan daripada tiadanya revolusi sains adalah penggunaan teknik penanaman yang lama iaitu sistem tradisional yang tidak canggih dan amat membebankan. Hal ini disokong oleh seramai kurang lebih 16 orang pelajar. Seperti yang kita semua sudah tahu, revolusi teknologi dan sains memberikan impak yang besar dalam setiap aspek kehidupan, lebih-lebih lagi dalam teknologi. Antara contoh yang saya dapat kemukakan adalah mesin penuai hasil tanaman serta pelbagai jenis baja yang selamat digunakan hasil daripada penyelidikan dan pembangunan. Hal ini juga dapat menjimatkan kos, namun begitu, ada juga segelintir daripada mereka iaitu 1 hingga 2 orang tidak pasti dan tidak tahu tentang kesan soalan ini. Sebagai kesimpulan, kami berjaya menyiapkan kajian ini serta mendapat serba sedikit ilmu tentang perkembangan revolusi sains melalui kaedah penanaman hidroponik dalam sistem pertanian. Revolusi sains sudah pasti memberikan impak yang baik dalam perkembangan tamadun manusia, lebih-lebih lagi dalam sistem pertanian.
Berdasarkan objektif-objektif yang telah kami kaji, sektor pertanian perlu melakukan penyelidikan dan kajian untuk menambah baik sektor pertanian agar memberi kemajuan terhadap pertanian sekaligus dapat mengurangkan pencemaran tanah. Sudah sedia maklum, pertanian hidroponik merupakan antara kesan revolusi sains. Selain itu, melalui kaedah penanaman hidroponik, sistem ini dapat menghasilkan kualiti dan kuantiti tanaman yang bermutu tinggi berbanding kaedah penanaman konvensional. Akhir sekali, revolusi sains memberikan kesan dan impak yang baik terhadap pembentukan sesebuah negara. Terima kasih.